Okay, Assalamualaikum. So hari ini cikgu nak tunjukkan macam mana cara untuk menulis esei. Dan cikgu guna kertas ujian selaras 1 hari tu. Kita kena ingat bila kita nak menulis esei ni, benda yang paling penting, pertama kita kena tahu apakah fakta yang kita nak gunakan. Nombor 1 kena ada fakta, dan nombor 2 perlu ada huraian. Dan nombor 3 contoh. Okey. Ini bergantung kepada soalan. Kalau soalan dia minta nyatakan ataupun berikan dan markahnya sikit, biasa markahnya 3 ataupun markahnya 2, berikan 2, nyatakan 2, maka dia hanya memerlukan fakta sahaja. Tetapi sekiranya soalan itu meminta untuk kamu menerangkan, menghuraikan, menjelaskan, dan markahnya biasanya banyak, sama ada 6, maka kita perlu memberikan fakta, berikan huraian atau contoh. Okey, so soalan ni dia meminta untuk kita menerangkan. So terangkan faktor. Faktor ni sebab lah kenapa kan. So bila terangkan maknanya kena jelas lah. Nampak? Kena jelas. Maknanya kena ada fakta, kena ada huraian dan kena ada contoh. Dan markahnya di sini 6 markah. Maknanya kena ada fakta, ada huraian. 1 fakta, 1 markah. Ada huraian, 2 markah. Macam tu lah. Okey, so kena menghuraikan dengan jelas. Jadi bila kita tengok data di sini, kita kena tengok dia secara keseluruhan. Maknanya data ni 2006, 2010, 2014 kadar bilangan jumlah penduduk Malaysia semakin meningkat. Kan? Semakin ramai. 2006 makin lama penduduk kita menjadi semakin ramai. Jadi bila kita bagi point, tak perlu nyatakan satu-satu secara spesifik setiap tahun ini. Kita cerita secara overall apa yang berlaku pada jangka tahun 2006 hingga 2014. Okey, contohnya ni cikgu ambil kertas sahabat kita ni. Okey, ni contoh penulisan yang baik lah. Maka dia tulis kat sini, dia letakkan point dia. Yang pertama, wanita berkahwin awal. Kemudian dia letakkan tidak mengamalkan perancangan keluarga. Ni point amalan kahwin awal dan juga tidak mengamalkan perancangan keluarga. So dia listkan lah. Tahun ni dia listkan 2 saja. Sepatutnya kena ada 3 ke 4 ke spare kan. List. Mungkin kerangan masa ke apa, tak apa. Yang penting kita nyatakan dulu point, kemudian baru kita buat dia punya huraian. So cikgu tunjukkan sini contoh penulisan yang baik. Okey, kita kena stick dengan satu fakta dan juga huraiannya kena menyokong kepada fakta dan dikaitkan dengan soalan. Okey, kita tengok contoh penulisan yang baik. Faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk Malaysia dari tahun 2006 hingga tahun 2014 ialah. Okey, ini ialah kepala soalan. Tidak perlu ulang di setiap huraian. So buat satu dia punya starting point saja sudah cukup. Buat dia punya startingnya. Tak perlu panjang-panjang, tak perlu salin semula soalan sebab masa kita tak banyak. So buat kepala soalan saja. So ini tak ada markah, cikgu akan tandakan sebagai SN. SN ni ialah sin, maknanya dibaca saja, tiada markah. Okey, faktor wanita berkahwin awal. Wanita berkahwin awal ini kita boleh bagi dia sebagai F1. Fakta dia yang pertama. Ini ialah fakta, 1 markah. Wanita yang berkahwin awal akan menambah bilangan kadar kelahiran. Okey, dia cuba menjelaskan apa kaitan dia wanita kahwin awal dengan bilangan penduduk yang semakin bertambah tadi. Dia kata wanita yang berkahwin awal akan menambah bilangan kadar kelahiran. Kenapa? Okey, kebanyakan wanita berkahwin awal melahirkan generasi baru. Dengan ini semakin ramai golongan wanita berkahwin awal, semakin meningkat jumlah penduduk di Malaysia. Jadi inilah dia punya huraian. Maknanya dia cerita wanita kahwin awal. Bila wanita kahwin awal, dia dapat menambah bilangan penduduk generasi baru. Wanita berkahwin awal semakin meningkat jumlah penduduk Malaysia. Jadi ini dikaitkan balik dengan data tadi. Nampak tak? Kaitkan semula dengan data. Inilah huraian yang baik. Kalau boleh diperbaiki lagi, dia boleh cakap bila kahwin awal kadar kesuburan tinggi, bila kadar kesuburan tinggi kadar kelahiran akan meningkat, bila kadar kelahiran meningkat jumlah penduduk Malaysia akan meningkat. Nampak tak? So huraian ada fakta yang jelas, ada huraian yang jelas. Macam inilah contoh penulisan. Okey, kita pergi pula kepada yang kedua. Faktor yang kedua. Okey, kita boleh tengok kat sini. Okey.
faktor kedua mempengaruhi perubahan jumlah penduduk Malaysia ialah, okey, ini tak payah tulis pun tak apa, tak payah tulis pun tak apa. Cikgu cuma takut tak cukup masa. Faktor kedua yang mempengaruhi, tak payah tulis pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau tulis pun bukan masalah lah. Okey. Tidak mengamalkan amalan perancangan keluarga. Ini ialah fakta dia. Fakta yang kedua. Tadi ni fakta satu, sekarang ini ialah fakta dua. Jika amalan perancangan keluarga tidak diamalkan, maka bilangan kadar kelahiran akan sentiasa bertambah sekaligus menambah. Nampak tak ni? Menambah juga jumlah penduduk Malaysia. Maknanya dia menyokong balik kepada data tadi. Jadi jika amalan perancangan keluarga tidak diamalkan, bilangan kadar kelahiran akan sentiasa bertambah. Ini ialah huraian dia, dan juga sekaligus menambah jumlah penduduk di Malaysia. So inilah contoh huraian yang bagus dalam satu perenggan yang ringkas sahaja. Maknanya bukan kita nak perenggan panjang-panjang macam karangan bahasa Melayu 380 patah perkataan, tak ada ya. Jangan dicampurkan pula semua dalam satu perenggan ya. Nanti pemeriksa dia akan berlaku kesukaran lah untuk menanda. Macam ni cantik. Ya, dia ada fakta, ada huraian yang baik, ada fakta, ada huraian. Dan poin yang ketiga ya, kita boleh tengok seterusnya, faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk Malaysia ialah, okey, ini tak payah tulis pun tak apa, terus tuliskan kepada poin terus pun boleh, tapi kalau rasa nak tulis pun tak ada masalah ya. Pastikan cukup masa untuk menulis. Kemudahan alat perubatan yang moden, ini ialah fakta dia yang ketiga. Sesuatu penyakit dapat dikesan pada peringkat awal, maka dengan ini dapat menurunkan kadar kematian. Nampak tak? Ini memang jawapan yang sangat baik ya. Sebab jelas ya, bila ada kemudahan perubatan yang moden, maka dengan itu ia dapat menurunkan kadar kematian sesuatu penyakit dan dapat dikesan dan dicegah pada peringkat awal. So kemudian dikata kadar kelahiran semakin bertambah, kadar kematian berkurang, maka ia dapat menambahkan jumlah penduduk. Nampak tak? So dia ada fakta, dia ada huraian. Dia kata kat sini kemudahan alat perubatan. Bila perubatan baik dapat merawat penyakit, kadar kelahiran semakin meningkat, kadar kematian semakin berkurang, dan akhirnya ia dapat menambah jumlah penduduk. So cikgu rasa overall ini memang antara yang terbaik. Okay, so sini cikgu nak share kertas yang kedua. Masih soalan yang sama. Faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk Malaysia tahun 2006 hingga 2014 ialah, okay, very good. Ini ialah kepala soalan ya, cikgu tandakan dia sebagai sin, tak ada markah, tapi ini permulaan yang baik, memudahkan pemeriksa. Okay. Jadi faktanya ialah peningkatan dalam taraf perubatan. Peningkatan dalam taraf perubatan ini ialah fakta yang pertama yang diberikan. So apa ceritanya peningkatan taraf perubatan ni? Penduduk Malaysia mempunyai ubat-ubat yang dapat menyembuhkan penyakit, oleh itu jumlah kematian penduduk berkurang. Maka ini ialah dia punya huraian. Nampak tak? Bila perubatan baik, maka ada ubat-ubat, kemudian kadar kematian akan berkurang. Simple. Ya, maka dapatlah dia 2 markah. Okey, next. Selain itu, penduduk Malaysia telah terdedah dengan amalan gaya hidup sihat. Okey, amalan gaya hidup sihat ini ialah fakta dia. Fakta yang kedua, mereka telah sedar akan pentingnya menjaga kesihatan. Penduduk Malaysia mengamalkan pemakanan mengikut piramid makanan. Okey, walaupun di sini calon ni dia tak nyatakan, tidak mengaitkan semula huraian dia kepada persoalan ya, tapi dia menjelaskan ya, di sini penduduk Malaysia mengamalkan makanan mengikut piramid makanan, sedar pentingnya menjaga kesihatan. So dekat sini jelaslah ya, kesedaran menjaga kesihatan ini ialah dia punya huraian ya, yang akan menyumbang kepada bertambahan bilangan penduduk. Bila rakyatnya makin sihat, kadar kematiannya makin kurang, maka bilangan penduduk akan semakin bertambah. Okey, sebenarnya boleh diperbaiki lagi huraian ini ya, macam Nisa punya tadi, setiap habis satu tu dia kaitkan. Setiap habis satu huraian dia akan kaitkan semula. Okey. Next. Banyak wanita yang berkahwin serta apa ni? Okey, seterusnya banyak wanita yang berkahwin awal. Ni ialah dia punya fakta dia yang ketiga. So apa ceritanya? Serta sistem perbiakannya masih subur. So dia kata sini sistem pembiakan dia masih subur. F2 ni huraian lah, huraian 3. Hal ini akan melahirkan anak pada umur yang awal. Okey, so cikgu masih terima lagi di sini sebab dia ada menceritakan sistem
pembiakannya masih subur, sepatutnya kita boleh perbaiki lagi. Hal ini akan dapat melahirkan bilangan anak yang lebih ramai. Ya, bila kahwin awal, sistem pembiakannya subur, maka dia dapat melahirkan anak yang lebih ramai. So ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Okey. So ini pun salah satu contoh yang agak baik, boleh diperbaiki lagi. Okey. Tak perlu panjang, ada perenggan-perenggan dia. Satu perenggan ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Okey, tapi yang kat sini tak nyatalah contoh dia. Okey. Okey, next ya. So sekarang cikgu nak tunjuk pula contoh esei yang belum cukup baik. Ya, bukanlah langsung tak baik, cuma belum memenuhi piawaian ya, penulisan esei. Okey, so ramai yang buat esei macam ni ya. So kena berbetulkan pemahaman kita untuk membuat satu penulisan esei akademik ya. Kita kena ada satu kaedah penulisan yang jelas ya, untuk memberikan fakta, menyokong fakta dengan huraian. Tengok ya esei kawan sahabat kita ni. Dia tulis, faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2006 ialah seramai 26.5 juta, tahun 2010 seramai 25 bla 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 bla. Cerita ni seramai tahun 2014 seramai 30 juta. Hal ini kerana perubahan penduduk dalam sebuah negara berdasarkan jumlah perubahan penduduk semula jadi dan migrasi bersih. Ini langsung tiada kaitan dengan kehendak soalan. Soalan tak minta untuk kita menganalisis data itu. Ya, soalan tak minta kita analisis data. Dia bukan minta kita huraikan data. Dia tak minta kita sila sebutkan data-data ataupun sila huraikan data yang telah diberikan. Okay, dia tak ada minta. Ya, dia tanya apakah faktor berlakunya bilangan penduduk yang sebegitu. So kena faham betul-betul soalan. Okay ya. Gini banyak ni, 1, 2, 3, 4, 5 baris ya. Menulis 5 baris ni memakan masa seminit ya. Jadi kita jangan membazir masa. Tu belum masuk nak memikir ayat lagi ya. Kurang-kurang 5 minit ni nak menulis satu perenggan ni ya. So jangan buat benda-benda yang membazir masa. Yang tak ada kaitan kita tak payah tulis. Okey. So bawah ni barulah dia masuk fakta dia yang pertama. Okey, tengok ya. Antara faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk di Malaysia tahun 2006 hingga tahun 2014 ialah, okey, starting point dah cantik. Ini cikgu letakkan sin. Ya, sin tak ada markah, cuma penyataan saja. Tapi tengok dia punya ni ya. Tahun 2006 kadar kelahiran rendah. Ni tahun 2006 kadar kelahiran rendah. Okey. Menyebabkan warga penduduk sedikit dan wanita berkahwin lewat. Okey, menyebabkan warga penduduk sedikit. Apa yang cuba disampaikan ni setakat ni cikgu belum faham lagi. Dan wanita berkahwin lewat. Okey. Sini wanita kahwin lewat. Hal ini kerana kadar kesuburannya rendah. So sebenarnya kalau cikgu tak pasti ya, tapi kalau cikgu baca memang cikgu memerlukan sepapan Panadol lah. Ya, sebab agak macam pening-pening lalat sikit ya, baca ya. Cikgu harap kamu faham lah apa yang cikgu cuba sampaikan ni. Antara faktor pada tahun 2006 kadar kelahiran rendah. Betul, dalam data tu kadar kelahiran dia rendah, menyebabkan warga penduduk sedikit. Okey, sebenarnya dalam data yang diberikan, data ini tidak memberikan data kadar kelahiran. Nampak tak? Data ni dia bukan cerita tentang kadar kelahiran, dia ialah data tentang jumlah penduduk. Okey, data jumlah penduduk, bukannya data kadar kelahiran. So kita tak boleh memandai-mandai assume ya, kadar kelahiran rendah. So ini akan jadi salah lah. Okey, salah lah. Dia bukan cerita pasal kadar kelahiran, dia cerita bilangan penduduk yang sedikit pada tahun tersebut. Okey, so di sini dia kata kadar kelahiran rendah. Tapi kita tak ada data kadar kelahiran yang rendah. Okey, so kita tengok menyebabkan warga penduduk sedikit. Okey, dan wanita berkahwin lewat. Okey, wanita berkahwin lewat, hal ini kerana kadar kesuburannya rendah. Logiknya kita bandingkan kalau tahun 2006 dengan tahun 2014. Kalau kita kata tahun 2006 ni diorang kahwin lewat, maka apa akan jadi dengan tahun 2014? Ni yang ramai kalau ini sikit sebab kahwin lewat, yang ini ramai sebab kahwin awal. Logik tak? Tahun 2014 orang kahwin awal, sebab sedangkan negara semakin maju. Kita kena ingat balik faktor kahwin lewat ni ialah kerana tidak bekerja, betul?
Jadi 2014 ni makin maju, orang semakin ramai bekerja, so tak mungkin di sini mereka berkahwin akan menjadi berkahwin awal. Dia tentu akan jadi kahwin lewat. So kalau di sini kahwin lewat bilangannya ramai, kenapa kat sini kahwin lewat bilangannya sedikit? Okey, nampak tak? Jadi kita jangan merumuskan data ni secara satu-satu. Kita kena rumuskan dia secara keseluruhan. Okey. Tengok balik So dekat sini cikgu tak boleh nak bagi markah. Tak ada markah yang dapat diberikan. Okey, antara faktor mengurus penduduk di Malaysia tahun 2006 hingga 2014 ialah pada tahun 2006 kadar kelahiran rendah, so tak ada bilangan kelahiran dekat situ, menyebabkan warga penduduk sedikit. So sini tak jelas, memang penduduknya sikit tapi tak ada data kelahiran yang menyatakan kelahirannya rendah. Dan wanita kahwin lewat, okey. Hal ini kerana kadar kesuburannya rendah. So di sini tidak jelas. Dia maksudkan kahwin lewat dulu dekat mana? Tahun 2006. Kalau tahun 2006 kahwin lewat bilangannya rendah, apa akan jadi pada 2014? Kalau 2014 kahwin awal. So negara makin maju, orang makin awal kahwinnya. So benda yang tak kena lah sebenarnya. So dekat sini tiada markah. Okay, next. Faktor mempengaruhi jumlah penduduk di Malaysia tahun 2010 pula semakin bertambah kadar penduduk. Ini menyebabkan struktur umum penduduk dan dasar kerajaan menyuruh kahwin awal supaya tahap kesuburan menjadi tinggi, dan kerajaan juga memberi insentif perkahwinan dengan sebanyak 1,000. Okey. Susah sebenarnya nak fahamkan ayat ni. Faktor mempengaruhi jumlah penduduk Malaysia tahun 2010 pula semakin bertambah kadar penduduk. Okey, sini dia menyatakan 2010 bertambah kadar penduduk. Ini menyebabkan struktur umum penduduk dan dasar kerajaan. Apa ini menyebabkan ni? Macam tak kena lah. Bukan menyebabkan. Ini disebabkan oleh nampak tak? Cikgu nak baca ni pun macam pening. Ini menyebabkan struktur umum penduduk dan dasar kerajaan menyuruh kahwin awal. Oh, dia sini bolehlah diterima ni. Dasar kerajaan menyuruh kahwin awal. Okey. Dan kerajaan juga memberi insentif. So kat sini dia ada dua fakta lah. Dia bertindih. Fakta menyuruh kahwin awal dan juga kerajaan memberikan insentif. Tapi kita ambil satu ni lah, kerajaan beri insentif ni yang paling jelas. So cikgu berikan dia satu markah. Atas ni tak ada markah sebab tak jelas apa benda yang dia cerita pun cikgu pun tak tahu. Okey. Next. Faktor mempengaruhi jumlah penduduk Malaysia tahun 2014 pula ialah tahap kemajuan negara meningkat. Okey, dia kata kemajuan negara meningkat, fakta dia. Dan tahap pendidikan rendah bagi wanita. Nampak tak? Ini macam 2014 negara semakin maju tapi tahap pendidikan rendah bagi wanita. Ya, jadi kat sini macam mana nak kata ya? Ni memang kertas wanita lah ni, tapi dia tak adalah tahap pendidikan rendah kan. Tapi tak, cikgu pun okey, so korang nampak tak? Boleh faham tak? Tak faham kan? Okey, so macam mana cikgu nak kata faktor mengenai jumlah penduduk Malaysia tahun 2014 pula tahap kemajuan negara meningkat dan tahap pendidikan rendah bagi wanita. Ini sebab jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2012 meningkat sebanyak 30.4 juta orang. Okay, so di sini memang cikgu tak boleh nak bagi markah sebab ada percanggahan fakta. Patutnya bila negara makin maju, pendidikan pun semakin meningkatlah kepada semua. Okey, ini pula contoh esei yang seterusnya. Okey, kita tengok esei ni. Dia hanya satu perenggan saja dan semua faktanya bercampur dalam ni ya. Ini mesti geng-geng nasi ambeng ni. Campur semua duduk dalam ni. Okey, so kita tengok faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk Malaysia tahun 2006 hingga 2014 ialah, ini sin, tiada markah, hanya permulaan saja, starting point dia. Kadar kelahiran yang tinggi sepanjang tahun. Kadar kelahiran yang tinggi sepanjang tahun. Okey, tak apa, biar dulu. Ini mungkin daripada faktor wanita berkahwin awal. Okey, inilah fakta dia yang pertama, wanita kahwin awal. Kurang pendidikan, ini fakta yang kedua telah dicampurkan, atau wanita yang tidak membina kerjaya. Sepatutnya bukan pakai atau ni pilihan, patutnya dan lah. Atau ni tak confident dengan jawapan. Wanita tidak membina kerjaya ataupun wanita kurang pendidikan. Okey, sebagai fakta yang ketiga.
Selain itu, dasar kerajaan telah membuat satu usaha untuk menambah bilangan penduduk. Okey, dia menetapkan dasar kerajaan dengan menyarankan bilangan anak pada setiap keluarga. Akhir sekali, terlalu ramai penduduk mempunyai taraf pendidikan yang rendah, tidak kira lelaki atau perempuan, mengambil keputusan untuk berkahwin awal. So, apa yang berlaku di sini ialah calon ini hanya memberikan fakta, fakta dan fakta sahaja. Ya, maka tiada huraian, sepatut markahnya ialah 6. So, cikgu hanya berikan 3 markah untuk fakta maksimum. Ya, jadi rugilah. Ya, rugi. Sepatutnya kita kena huraikan. Kadar kelahiran tinggi kerana wanita kahwin awal. Apa kaitan wanita kahwin awal dengan kadar kelahiran yang tinggi? Bila wanita kahwin awal, kadar kesuburannya tinggi, bila melahirkan bilangan anak yang ramai. Kurang pendidikan. Bila kurang pendidikan, mereka akan kahwin awal. Bila mereka kahwin awal, mereka akan melahirkan bilangan anak yang ramai. Wanita tidak bekerjaya. Bila tak bekerjaya, dia buat apa? Tak bekerjaya, dia duduk rumah. Bila buat rumah, maka kerjanya beranak sepanjang tahun. Tapi jangan tulis macam tu. Itu contoh ayat lah. Contoh nak bagi kamu faham cara untuk menulis esei. So, ini ialah beberapa contoh esei. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi cikgu nak punggah balik esei tu, malas nak cari. Okay? So, cikgu harap kamu dapat tangkaplah apa yang cikgu cuba sampaikan.